Yang bagi kita rezeki selama ni bukannya orang, Allah. Yang majikan, yang bosnya semua itu laluan rezeki. Customer, klien, itu laluan saja rezeki. Punca Allah. Allah. Tu yang kadang kita nasihat tu, lain kali jangan sombong sangat. Tak ada, penuh. Tak ada, penuh. Oh. Kalau minggu depan pun penuh. Tak ada. Kalau lagi depan pun penuh. Kalau tahun depan pun kalau ada lah, mungkin penuh. Ayat Allah yang punya, cakap elok-elok sikit. Orang panggil kadang orang kita ni nak niaga, tapi hati pelanggan tak jaga. Sekali kena, tengok, mailah kita bagi sekarang, mailah apa? Mailah apa? Aku tak mau, tak boleh keluar dari rumah. Macam mana? Hidup jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ia izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi ini, berkesempatan untuk solat fardu subuh secara berjamaah. Dan seterusnya kita dapat duduk-duduk untuk sama-sama mengingat, moga-moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan pada pengurusi, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Impian Ihsan atas jemputan yang sangat bermakna ini bagi saya. Pertama kali menjejakkan kaki ke surau ini, dan baru malam tadi pun saya pun ke area sini juga, Surau An-Nur semalam ya. Dan pagi ini balakong lagi, minggu ni balakong ya. Alhamdulillah. Dan moga-moga apa yang akan kita kongsikan ini memberikan kebaikan. Dan sebenarnya bagi kami khususnya penceramah-penceramah ni rindu nak jumpa dengan jemaah. Hampir nak dekat setahun lebih jugalah kita dah lama tak dapat nak bertentang mata, bersua muka. Ada agak program tapi banyak online, banyak program online, live Facebook, Zoom, StreamYard secara atas talian online. Dia online ni bukanlah tak seronok, ikutkan hati seronok. Tak payah start engine, duduk di rumah. Kadang tu tepi tu katil, tidur sini ceramah, apa ceramah boleh nak. Tapi tak jumpa orang kan. Kita bercakap dengan telefon macam ni, cakap dengan kamera, cakap lama-lama rasa tak sihat. Tak sihat, cakap seorang. Kadang-kadang kita yang tanya, kita yang jawab. Tuan-tuan semua apa khabar? Mesti sihat kan? Sendiri jawab. Lepas tu yang dalam kamera tu pula semua bertutup kamera belakang. Semua tutup. Pengurusi majlis pandai. Untuk itu marilah sama-sama kita dengar ceramah yang akan disampaikan. Lepas tu tak tahu dia pergi mana. Baca Maggi, buat kopi, tak mana kita pun tak tahu. Tapi dia pandai. Dia tahu agak ceramah tu dah nak habis, dah nak landing, dia pun datang. Begitulah ceramah yang cukup menginsafkan. Insaf apa? Gelak sampai habis. Moga-moga dapat jumpa ustaz lagi lah. Itulah tuan-tuan, jumpa lagi. Wassalam dia pun. Tak boleh, lalah kita kena jumpa juga macam ni. Walaupun saya pun tak tahu lah tuan-tuan ni menguap ke gelak, mulut bertutup. Tapi tak apalah, janji jumpa, nampak mata ni cukup lah. Mata dapat jumpa orang. Sebab kita ni makhluk sosial, bermasyarakat, kena jumpa. Dan kita doakan moga-moga keadaan ini berpanjangan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah persiapan di musim susah. Semua kita sedia maklum bahawa sejak daripada kebelakangan ini, khususnya penularan wabak
COVID-19 lagi menyaksikan kepada kita ramai di kalangan masyarakat yang terkesan. Maknanya pendapatan terjejah, dipotong gaji, berniaga, tak apa nak jalan sangat. Banyak efek, semua terkesan. Masing-masing hidup susah. Sampai kena kibar bendera pun ada, makan tak cukup, banyak masalah. Kalau tengok dari segi kajian, pihak SSM atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia merekodkan sejak daripada awal PKP dulu sampailah ke beberapa bulan yang sudah, direkodkan ada 13,000 syarikat-syarikat di Malaysia ini ditutup. Orang Melayu kata gulung tikar. Tapi bagi saya bukan gulung tikar lagi dah, koyak tikar. Dia kalau gulung tu maknanya boleh bentang balik. Ni koyak ni maknanya habis kalau dah staff semua dah lari, pekerja semua dah lari, nak panggil balik tak datang dah. Ni kita kerajaan bagi buka balik, main datang, tak ada dah. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi setengah-setengah hotel, tak jumpa dah. Abang-abang Nepal, Bangla semua tak ada dah. Budak-budak kita kan. Panggil budak-budak bellboy datang tolak beg kita ke bilik pun lama tunggu. Mana budak bellboy? Maaf, dia orang semua penat. Dia tengah rehat je, tukar. Tak jumpa orang. Masa PKP kan hotel banyak yang tangguh operasi. Dah tangguh, takkan nak tunggu. Semua keluar, mereka bergerak, mereka sendirilah semua. Susah. Banyak musim susah. Yang biasa sebelum ni terbang ke atas semua, banyak tak boleh terbang dah. Dulu orang kata 2020 kereta terbang, kapal pun tak boleh terbang. Macam mana? Jadi ini semua mengajar kita bahawa rezeki itu di tangan Allah. Atau sedikit sebanyak kita mula insaf bahawa yang bagi kita rezeki selama ni bukannya orang, Allah. Yang majikan, yang bosnya semua itu laluan rezeki. Customer, klien, itu laluan saja rezeki. Punca Allah. Tu yang kadang kita nasihat tu, lain kali jangan sombong sangat. Kadang setengah orang tengah duk sihat, harta tengah melimpah, sempang tu dia ada belagak sikit, tahu tak? Dia ada action baby lotion, you know. Dia ada belagak sikit lah bunyi. Dia tak adalah macam Qarun, tak adalah macam Fir'aun, tapi dia ada sikit sombong tu. Kadang-kadang pemilik resort kita tanya baik-baik. Maaf nak tanya, untuk esok ada kosong tak? Ada kenduri banyak kan Sabtu Ahad. Jadi kita tanyalah untuk resort ni esok ada kosong tak? Tak ada, penuh. Tak ada, penuh. Kalau minggu depan pun penuh. Tak ada. Kalau lagi depan pun penuh. Kalau tahun depan pun kalau ada lah, mungkin penuh. Ayat tu. Ada satu kali tu kena sound kat kita pun. Tanya ada kosong lah. Lain kali jangan tanya kosong tak kosong. Detail. Berapa orang nak datang, nak masuk pukul berapa. Tanya kosong tak kosong. Orang yang sama bila PKP, dia WhatsApp, dia kata sekarang resort tengah buat diskaun. Jemputlah datang. Marilah kita buat diskaun, makan tengah hari percuma. Orang yang sama yang kata apa? Penuh. Allah nak ajar kau punya resort bukan kau yang punya, Allah yang punya. Cakap elok-elok sikit. Orang panggil kadang orang kita ni nak berniaga, tapi hati pelanggan tak jaga. Sekali kena, tengok, mailah kita buat diskaun, mailah apa, aku tak mau, tak boleh keluar dari rumah. Macam mana? Hidup jangan sombong. Mana kawan-kawan kita buat bisnes kereta sewa, rental kereta sewa di kebanyakan lah pusat-pusat pelancongan. Sewa orang tak ada, jual semua kereta, jual. Pasal bulan-bulan kena bayar, moratorium pun berapa lama sangat, kena bayar. Semua musim susah. Sebab itu bila dahlah dengan PKP baru saja reda, lepas tu kita pun pula baru nak bangkit kembali, dah mari banjir. Mana-mana yang susah-susah, yang B40 apa semua tu, baru nak mulakan balik hidup, baru nak banjir.
Jadi tuan-tuan perasan tak benda ni satu persatu datang menimpa kita semua. Maka kalau tidak datang insaf dalam hati tu, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu datang peringatan dalam bentuk apa lagi? Ini kita nak berkongsi pada kesempatan pagi ini. Bila dah musim susah dan demi susah mendatang ini, dan kita pun telah pun dimaklumkan bahawa ni mungkin amaran gelombang kedua, berkemungkinan akan ada ramalan. Tapi kalau ikutkan dari segi adatnya pun berkemungkinan dia belah timur laut semua nak datang pula, yang daripada laut Cina Selatan punya pula bunyinya katalah. Dan gelombang kedua ni katanya lebih dahsyat lagi. Mana-mana kawasan yang tak kena pun berkemungkinan boleh kena ramalan. Itu. Dan selain daripada itu juga kita diperingatkan banyak benda supaya buat persiapan, simpan dokumen semua kan. Benda-benda ni adalah satu benda yang takkan pernah manusia jangka. Tuan-tuan tanyalah orang yang duduk Shah Alam Kelang, yang duduk sana tu, termasuklah mak saudara saya, mak nakan saya duduk di sana tu, ada section 19 ada buat 34-35 tahun duduk situ, sekali tak pernah banjir. Ni macam mana? Sekali tak pernah banjir. Bila benda tu tak pernah berlaku, persiapan pun tak adalah sangat. Benda tak pernah jadi. Jadi kita pun tak adalah kata nak menyimpan, nak bawa barang duk naik letak di loteng ke apa, tak pernah. Ni jadi macam mana? Maka sebab itu dalam hidup jangan pernah rasa selesa. Dulu orang kata lingkaran api Pasifik yang menyebabkan banyak berlaku gempa lah, tanah itu ini macam-macam. Itu Indonesia, Filipina, itu memanglah kawasan dia. Kita Malaysia tak ada. Apa tak adanya? Benda tu makin lama makin dekat dah. Makin lama makin dekat. Dan bukan dekat lagi, dah berlaku dah di beberapa kawasan. Kalau di Mentakap Pahang tu, air naik, rumah 2 tingkat tinggal bumbung. Orang bawa bot, terlanggar kan tunggu kayu, bumbung rumah. Kalau tuan-tuan biasa tengok kawasan empangan kan, empangan tu kan adalah kawasan kampung yang telah ditenggelami air. Seolah macam tu. Dia kan kecil sungai, banjir tu, ni rupa itu sebuah rumah tenggelam, punya tinggi, banjir tu. Siapa sangka? Kepala air lagi macam-macam jadi. Maka apa sebenarnya persiapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran untuk kita sama-sama hadapinya? Tuan-tuan semua, saya berhajat untuk nak kongsi dengan tuan-puan berkait dengan satu surah dalam Quran. Surahnya adalah surah Yusuf. Surah apa? Surah Yusuf. Yang mana surah Yusuf ini di dalamnya mengandungi beberapa peringatan dan nasihat-nasihat Nabi Yusuf yang Allah rakamkan dalam Quran sebagai persiapan. Kalau mari musim bencana, kemarau, terputus bekalan makanan, inilah benda yang korang semua kena buat. Ini benda kena dibuat. Kurang lebih akan saya kongsikan ada 5 perkara. Berapa perkara? Ada 5 perkara, insya-Allah, bergantung pada masa. Tak sempat sini, lain kali kita sambung pula akan datang. Tapi insya-Allah lah, cuba bagi sempat juga 5 perkara. Iaitu dalam Quran bermula daripada surah Yusuf ayat 47 sampai ayat 49. Ayat-ayat itu semua banyak mengandungi pesanan-pesanan yang Nabi Yusuf sebut, buatlah benda ini. Baik, ayat 47 sampai ayat 49. Mengambil keberkatan ayat, kita bacalah yang mana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, Yusuf menjawab, hendaklah kamu tanam sesungguh-sungguhnya 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Surah Yusuf ayat 47. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia cerita Nabi Yusuf ini
Bermula apabila, ni kita ambil plot tengah lah, mula tu panjang lah cerita dia Nabi Yaqub lah Bunyamin, panjang. Iaitu waktu Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu dia duduk dalam penjara. Ni tuan-tuan semua tahu kan, dia dimasukkan ke dalam penjara akibat difitnah. Panjang cerita tu, kita pun tahu. Cuma waktu tu Raja Mesir dia mimpi pelik sikit. Dia mimpi sesuatu yang agak aneh. Mimpi pelik sikit. Apa dia mimpi dia? Iaitu dia mimpi dalam tidurnya itu dia nampak ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dibaham oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Biasa kalau tengok cerita, hak gemuk lah terkam, hak kecil, hak kurus tak. Yang gemuk-gemuk tu 7 ekor lembu gemuk-gemuk semua diterkam kena makan dengan 7 ekor lembu, bukannya rimau, lembu juga kurus-kurus. Selain daripada lembu hak gemuk dengan kurus tu, dia nampak juga ada tangkai-tangkai tumbuhan gandum 7 yang basah, juga ada yang kering. Raja Mesir itu dia sedar-sedar je, hai, apa ni? Apa makna ni? Orang dulu kan, bagi dia kalau mimpi-mimpi ni mesti akan ada petanda-petanda ni, apa makna ni. Nak pula dia ketua kerajaan, lagilah dia takut apa benda pula nak jadi ni. Sebab itu tuan-tuan, bab mimpi ni satu benda yang kita jangan memandai-mandai. Dok-dok sekarang kata palatau. Jangan duk palatau. Benda kita tak tahu nak tafsir, diam. Tak payahlah aku rasa aku punya mimpi tu maknanya. Jangan duk maknanya. Nabi sebut mimpi ni ibarat seperti seekor burung yang hinggap pada satu maknanya mimpi ni bagaikan satu benda yang tergantung pada kaki burung. Kalau engkau cuba nak tafsir dia akan jadi nanti. Dia akan jadi. Aku rasa engkau dengan bini kau cerai nanti ni. Jangan duk rasa-rasa. Benda asalnya mimpi disalah tafsir, silap hari bulan boleh jadi takdir. Jangan. Tak tahu apa, diam je lah. Mimpi patah gigi, agak anak meninggal kot, jangan cakap macam tu. Kita tak tahu apa, kita diam. Sebab mimpi ni dia boleh jadi antara 3. Pertama, kata Nabi SAW, ru'ya salihah busyra minallah. Mimpi ni sama ada dia boleh jadi berita gembira dari Allah. Mimpi seronok, pergi umrah, pusing tawaf di Kaabah, makan kurma di Madinah. Mimpi seronok. Mimpi jumpa orang tua dah lama meninggal 70-an dulu, jumpa balik, akan syok. Seronok. Mimpi seronok. Mungkin siang hari kita penat kot, jadi Allah Ta'ala nak bagi rehat, didatangkan mimpi-mimpi indah bagi seronok sikit. Tu. Atau yang kedua, ada orang ru'ya tahzinu minasyaitan, mimpi yang menyedihkan. Rumah terbakar, rumah hanyut, apa lagi? Benda-benda yang menakutkan. Ada orang benda mimpi yang menakutkan, mungkin kena kejar dengan isteri, bini dia kejar sambil dia pegang orang. Bini dia kejar. Mula-mula bini dia kejar, bini dia bertukar jadi rimau. Tukar jadi rimau. Lepas tu bini dia tukar jadi tayar pula. Apa benda punya mimpi? Tu yang ramai tercungak-cungak tidur. Tengok sebelah, oh ada lagi mujur. Ingatkan jadi apa? Tengok tengah ada orang tak? Tak ada, mujur. Kalau ada pun belum sign lagi. Tak faham ya? Dan yang ketiga, waru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu. Dan ada setengah mimpi yang merupakan lantunan daripada aktiviti di siang hari. Mungkin siang tadi duduk meeting, duduk syorat, duduk buat benda apa, tidur terbawa-bawa benda tu. Faham tak? Dia terbawa-bawa benda tu. Tu yang budak-budak kita orang tua-tua selalu pesan, jangan seronok sangat, kan nanti malam mengigau. Itulah tu, dia duduk syok main lompat terjun malam, mimpinya. Dia mimpi. Macam tuan-tuan ni pun mungkin boleh terbawa dalam mimpi ni yang saya cerita ni. Kan? Dia mimpi, lepas tu dia balik rumah, bini tanya, abang tadi pergi suruh dapat apa kuliah subuh? Tahulah. Kali terakhir dengar ustaz tu cakap Assalamualaikum.
Last dengar dia kata wassalam, ada apa-apa nak tanya, jumpa lain kali. Itu ya. Lain apa mimpi je. Elok. Tak apalah, mungkin tu sebagai rehat. Habis tu kalau lepas ni kalau mimpi pelik-pelik ke apa nak tanya pada siapa? Nabi SAW mengingatkan, mimpi ni jangan sebarang orang kita nak tanya. La taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasihin. Mimpi ni jangan kau sesekali duk pergi cerita ke orang, buat live Facebook lagi siap. Oh nanti akan datang ni keluar ni kena bom lah apa. Jangan. Apa benda ni pergi cerita ke orang, pergi buat live pula cerita. Tapi tak apalah, benda tu dah settle dah. Pahaman berkaitan mimpi-mimpi ni bahaya. Nabi kata kalau nak cerita sekalipun, minta pandangan melainkan kepada orang yang alim, orang betul-betul banyak ilmu, dan nasihin, orang ni penasihat yang baik. Tuan-tuan kalau salah jumpa orang, bukan penasihat, punah sihat 20%. Aku mimpi semalam, kau punya mimpi tu maknanya bini kau lah, kan orang tak elok, jahat punya niat, macam-macam jadi. Baik, kembali pada cerita Raja Mesir tadi. Dia tu mimpi 7 ekor lembu gemuk diterakam dengan 7 ekor lembu kurus. Akhirnya dia pun tak faham, macam mana aku nak minta penjelasan yang betul-betul ni, apa makna mimpi aku. Akhirnya dia pun tanyalah menteri-menteri dia, siapa boleh ni tafsir mimpi aku ni, semalam aku mimpi sekian-sekian. Dia cerita lah. Tiba ada seorang ni, dia beritahu, tuanku, ada seorang tu dia duduk dalam penjara. Oh dia ni pandai, dulu saya duduk dalam penjara, dia banyak tu tafsir. Betul, yang dia cerita tu betul-betul tu. Raja Mesir kata, tolong ajar sikit, tanya dia macam mana aku punya mimpi ni. Maka dibawalah cerita itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang meringkuk dalam penjara akibat difitnah. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, bila orang cerita kat dia tentang mimpi Raja Mesir, dia pun terus memberikan khidmat dia, mukjizat dia, dia boleh tafsir mimpi. Dia pun ceritalah apa benda nak buat, apa maksud mimpi itu. Maka maksud mimpi itu atau iktibar dari tafsir itulah saya pecahkan menjadi 5 poin. Senang nak ingat, 5 perkara persiapan di musim susah. Pertama sekali, yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan pada kita bahawa yang pertama, yakin pada Allah, walau apa pun jadi, Allah sentiasa ada. Ingat itu. Pertama sekali, Nabi Yusuf seolah-olah nak ajar kita yakin pada Allah, apa-apa jadi pun ingat Allah sentiasa bersama dengan kita. Pasal Nabi Yusuf ajar bahawa mimpi itu maksudnya lembu yang 7 ekor yang gemuk tu maknanya negeri Mesir ni dan kawasan sekeliling akan melalui tempoh subur, makmur, tanaman menjadi selama 7 tahun. Tapi selepas 7 tahun, negara kita akan berhadapan dengan kemarau teruk selama 7 tahun. 7 ekor lembu kurus itu ditafsirkan sebagai 7 tahun kemarau teruk. Itu maknanya. Sekarang ni kita 7 tahun ni okey, aman, bahagia semua, tak ada PKP, tak ada apa. Okey. Nanti tunggu, tak tahulah PKPD ke PKPP, tak tahu, aku fikirlah sendiri. Akan datang nanti. Habis dawai-kawat semua ni tak boleh keluar ke mana. Nak keluar pun seorang saja, itu pun tak boleh. Kan. Benda ini akan berlaku nanti. Mungkin kalau di zaman tu tak tahulah, tak panggil lah PKP, zaman tu panggil apa tak tahulah, kemarau lah. Maknanya terputus bekalan. Maka Nabi Yusuf nak ajar kepada kita, pertama sekali, yakin Allah tu ada dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Dia satu iktibar yang boleh kita belajar juga ialah Nabi Yusuf ni walaupun dia sedang duduk dalam penjara, tapi dia masih lagi dapat bagi sumbang bakti. Kan setengah orang kan kalau hidup dia susah, orang datang minta tolong. Aku pun susah pun nak, aku dalam penjara pun bebas. Kalau dulu baru aku boleh cerita. Dah, Nabi Yusuf meneruskan tanpa meletakkan syarat. Tu aku nak minta tafsir, boleh. Kasih bebaslah dulu. Apa orang dalam penjara suruh minta apa? Lepas bebaskan dulu.
tahu saya boleh cerita. Tak. Apa yang diminta dia buat saja. Ilmu Allah yang punya. Itu bagus ni. Maknanya dalam susah itu tak bermakna kita tak boleh tolong orang. Ni Nabi Yusuf nak ajar kita. Dalam susah tak bererti kita tak boleh tolong orang. Sahabat-sahabat kita yang dilanda musibah banjir pada waktu ini, yang turun tolong NGO, yang turun berderet-deret kereta 56 buah pacuan 4 roda, yang Perak, yang Kelantan, yang hari ni katanya daripada Kedah nak datang ni semua. Tuan-tuan ingat dia orang tu semua orang senang kan? Tambahan pula tuan-tuan takkan tak nampak ada satu hamba Allah pakai Viva saja. Dipikul bawa dia punya bot dia tu dengan bermodalkan RM50. Datang ke Melaka. Unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Mari relax buat kerja. Tak ada nak riuh-riuh, bising-bising. Tak ada senyap-senyap, mari buat kerja. Dia pun susah tau. Dia bukan orang senang. Tapi sibuk nak tolong orang. Semangat macam ni kita nak belajar. Kalau dulu kisah masyhur, cerita Nabi Ibrahim kena bakar dulu kan, banyaklah binatang datang tolong. Tapi yang paling rajin binatang apa? Burung kecil. Cek air. Api tu, tuan-tuan tahu tak besar mana api tu? Api tu kalau tuan-tuan nak bayang besar mana, kayu api setinggi gunung. Kayu api setinggi gunung. Api? Lu fikirlah sendiri. Kayu saja setinggi gunung, api. Yang datang tu ada kata burung pipit, ada kata burung kecil, nyet. Jauh pula pergi ambil tu. Zaman tak ada kowe, kopoi, penapis air pun tak ada lagi kan. Tak ada water jet, tak ada lagi. Nyet ambil. Nak tali gelar kau kecil ni ke. Takkan padat. Dia kata kurang-kurang dia ada agak usaha tu. Ni kita nak belajar ni tuan-tuan. Sebab itu walau kita susah pun tak bermakna kita tak boleh tolong orang. Ada orang dia kata maaf saya duit tak ada, tapi saya ada sampan, saya ada bot, saya boleh tolong orang. Saya maaf saya bot tak ada apa tak ada, saya pun tak apa nak sihat, tapi saya boleh transfer account. Buat sini nombor-nombor account mana orang susah mana saya bagi. Oh saya duit tak ada, account tak apa tak transport, tapi saya pandai masak, saya boleh masak. Buatlah mi goreng bagi kat frontliner ke orang petugas-petugas NGO ke, buatlah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Mari musibah ini seolah-olah Allah nak tunjuk perangai setiap orang. Allah seolah-olah nak tunjuk kat kita, inilah perangai orang di sekeliling kau. Dulu tak ada banjir, tak ada apa, kau tak nampak kan? Dia ni perangai macam mana? Depan kita cakap lemah-lemah. Sekali jadi kau tengok, siapa datang turun, tolong dulu. Ada tak golongan yang sembang kari? Ada tak? Cerita bergegar, turun langsung tak? Ada tak? Ada. Ada tak orang sembang apa semua? Sembang satu hal, sumbang pun tak ada. Sumbang pun tak ada. Bila turun, tengoklah nanti kalau dah surut kita datanglah. Tu pun jangan tengok dulu. Sembang. Ada orang kerja tak banyak, kamera kiri kanan. Kerja tak banyak pun, kamera kiri kanan berapa hulu sikit, kamera ni sikit, kamera. Apa ni? Kita tak tahu niat dia apa. Allah yang tahu. Tapi itulah dia, Allah nak tunjuk, inilah perangai dia orang. Kalau kau nak tahu. Allah. Manusia ni kan, bila dia susah, tu nampak perangai. Yang susah, yang sedang menerima sumbangan. Oh, terima kasih lah, terima kasih banyak. Orang Aceh nak ni je. Dengan rumah hanyut rumah, takkan ni je. Ada orang bagi semangat, makcik dah ada dah apa beras dah. Tak ada, apa pun tak ada. Di belakang rumah dia bertimbun beras. Tipu. Ada tak? Sepatutnya dia dah banyak dah dapat. Cakaplah, tak apa, makcik banyak dapat dah. Bagi kat rumah orang lain. Tu rumah depan tu dia langsung apa tak dapat, bagi kat dia. Ada tak yang menipu? Ada. Allah nak tunjuk musibah ni lah perangai setiap orang terzahir. Nampak perangai setiap orang.
Ya Allah, insaf memang insaf tu. Allah nak tunjuk ada orang banjir ke, covid ke, sembahyang tak pernah tinggal. Allahu Akbar, sembahyang. Tepi ni banjir melimpah, dia boleh Allahu Akbar sembahyang sini. Dia boleh sembahyang kan? Ada orang banjir ke, tak banjir ke, tak sembahyang. Tak tahulah nak tunggu apa lagi datang baru nak sembahyang. Tak tahu. Umur meningkat dah, tak berubah juga. Allah. Baik itu kembali pada cerita Nabi Yusuf tadi, walaupun dia susah macam mana sekalipun, sumbangan dapat diberikan. Macam kita dimaklumkan pengurusi majlis ni, maknanya pihak surau impian Ehsan ni memerlukan sumbangan. Sumbanglah tuan-tuan, bagi. Salah satu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Nabi kata, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Nabi kata, siapa-siapa yang membenakan rumah Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Cuma ulama kata, binakan rumah Allah ini tak semestinya daripada tapak kita sumbang baru naik. Dah naik, tapi nak reno, menambah baik, upgrading, cantikkan lagi, tambah tandas lah dewan, bilik musafir ke apa, tambah parking semua. Yang tu pun termasuk sama juga. Kita menyumbang, bagi. Allah akan binakan binaan sama nanti dalam syurga. Besar ganjaran. Sebab itu saya kadang cemburu lah tengok orang yang jenis pantang. Dengar orang, tuan-tuan, kita mohon mengani kapet nak tukar, laju, bagi. Kita sumbanglah apa yang boleh lah. Apa yang boleh, bukan kita suruh banyak sangat, apa yang kita boleh kan. Bayang kalau orang yang dah meninggal, semua ni pahala-pahala, setiap inci kaki persegi surau ni, dia orang dapat pahala. Macam ekon apa ni. Bayanglah yang sumbang ekon ni, kalau dia dah meninggal, sejuk kubur. Jenazah sebelah tanya, bang, sorry nak tanya, kenapa kubur bang sejuk sangat? Aku dulu ni sumbang ekon. Lepas tu orang surau lupa tutup, sampai ke kubur sejuk. Contohlah kan. Bagilah sumbangan, tuan-tuan, bagi. Dia punya pahala dia berpanjangan pahala dia berpanjangan. Orang panggil pencin kubur, duduk diam-diam dalam kubur, pahala duduk jalan, duduk mari masuk, tak berhenti-henti. Itu kita nak. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi Yusuf alaihissalam juga seolah nak mengajar kita. Yang kedua, daripada ayat 47 surah Yusuf tadi adalah, hidup kita ini usaha mesti kena sungguh-sungguh. Da'aba ni maksudnya usaha secara luar biasa. Maknanya kau selama ni kau tak pernah buat macam tu, tapi bila mari musim susah, kau dah tak boleh buat macam dulu lagi dah. Tak boleh, kau kena berubah hidup kau. Tak boleh. Jenis bangun subuh pukul 11 pagi, tak boleh. Zaman tu kau dah pernah tinggal. Ni sekarang ni musim susah. Ni kita tak tahu ni berapa lama dengan mari varian pula, Omicron lah, Kron apa datang ni. Kau boleh jamin ke kita akan hidup lagi aman ke macam mana lepas ni? Dia varian ni, anak beranak pada Covid ni, dia lagi, anak cucu dia lagi terror. Dia lagi terror, macam tu lah, terror. Kalau sebelum ni kan matahari dia kalah, mari ke depan matahari pun dia okey. Dia boleh terbang ke mana-mana. Dia lagi terror. Dan dia boleh kekal lama. Dia boleh duduk. Hidup dia lama lagi lah. Lagi anak lagi terror. Sepuluh orang. Macam tu lah. Itu yang kita pun tak tahu keadaan macam mana. Jadi disebabkan tak tahu itulah, Nabi Yusuf ajar kita usaha kena lebih sikit. Lebih sikit. Macam mana yang dikatakan usaha lebih sikit? Kalau sebelum ni ada orang dia berniaga tepi-tepi jalan. Lebih sikit, cuba berniaga online pula. Yang tepi jalan, online pun kena ada. Fikir jalan lain, jangan buat benda sama. Tukarlah, berubah. Ada jugalah kenalan kita, dia berniaga ikan patin tempoyak. Dia mana Facebook tak tahu lah, dia tak erti. Anak dia apa? Facebook. Jual, ambil gambar, buat muka menyelerakan sikit jalan cari makan.
masuk Facebook. Tu dia tuan-tuan ini punya order. Lepas tu dah lama tak nampak dia berniaga tepi jalan dah. Memang tak berniaga dah, dia tutup Facebook lagi laju. Ini Allah nak ajar kita rezeki ni macam-macam jalan. Tapi itulah, kalau duk sembang-sembang dengan dia, dia kata syok betul lah berniaga online. Order je, budak-budak motor datang ambil. Mari ambil, budak-budak beruang pink tu. Apa? Tu pandai. Mari ambil. Senang. Tak payah baca, hujan ribut, tak kisah. Duk rumah dia buat masak sampai dia kata dia punya laku. Ikan tu habis patin kan, nak kepala ke nak ekor. Kepala habis, ekor pun habis, tinggal kuah. Orang tu kata kuah pun saya nak. Macam mana? Kuah pun saya beli. Bergaduh-gaduh. Sampai pakcik tu lah, hak niaga tu, dia kata muju ada COVID. Jadi kita dengar-dengar ayat tu macam tak berapa nak kena, tapi betul juga. Dia kata kalau tak COVID, tak ada macam ni lah. Kalau ada bergaduh, kuah pun orang beli. Biasa kuah tu buang. Kuah buang kan. COVID ni pasal punya dia kata ni laku. Kata depan ni dia buat pes pula. Nak buat pes pula kan, orang masak senang di rumah. Nak buat asam pedas pula kata depan ni. Rezeki. Ini maksudnya cuba cari jalan lain. Kau jangan buat benda sama ya. Tukar jalan lain pula. Usaha lebih sikit. Kerana tu Allah nak ajar kita. Tu apa? Tazan apa pula? Duha bukan? Tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam juga mengajarkan kepada kita, kita ni hidup kena ada satu perangai. Perangainya apa? Iaitu simpan dulu, belanja kemudian. Jangan sekali dapat pulun taram kenduri akikah habis. Jangan. Dia mesti kena ada simpan sikit. Kalau dalam ayat yang ke-47 tadi, Nabi Yusuf ajar fazaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf ajar gandum yang daripada tangkai tu, yang kau ambil hasil dia ambil itu, kau jangan makan semua. Ambil untuk habuan kau makan, anak bini kau makan. Ada lebih tak? Lebih tu simpan. Lebih tu simpan. Tapi yang best, Nabi Yusuf ni dia ada satu ilmu pertanian. Dia kata gandum tu jangan cabut daripada tangkai. Jangan cabut daripada tangkai. Betul juga kan? Dia kalau nak bagi orang-orang berkebun tahulah, dia buah ke apa pun, dia nak bagi umur panjang sikit, jangan cabut daripada tangkai tu, biarkan di situ, mengekalkan kesegaran buah ke hasil benda tu lah. Tapi yang bestnya Nabi Yusuf kata, kau jangan makan semua, simpan sikit. Tuan-tuan tahu tak, macam PKP yang lepas, atau ialah yang dulu sebelum ni, mana-mana orang yang paling beruntung sekali siapa? Orang yang ada simpanan lah. Tak boleh kerja. Mana cepat masuk, cepat keluar, habis. Time tu memang nangis-nangis tentu. Tapi mana-mana orang ada simpanan, alhamdulillah. Kalau tak kerana COVID pun, tiba-tiba suami meninggal. Ni kan banyak musim-musim meninggal kata ni. Benda mengejut, bom jangka. Tiba ada simpanan, alhamdulillah, ada simpanan. Tu kena ada. Tuan-tuan bayanglah kawan-kawan kita yang rumah hanyut, yang tenggelam habis semua, tak ada apa tinggal. Kereta pun tengok juga, ada yang boleh overhaul, bersih boleh okey lah. Ada setengah tu tak boleh buat apa dah. Kalau orang yang ada simpanan, insya-Allah. Tu Nabi Yusuf pesan, masa kau tengah seronok, duit tengah banyak, rezeki tengah nyaman lah kau punya rezeki tu, kau jangan lupa simpan. Kena ada portion simpanan ini. Mungkin bakal tabung bencana. Kan nanti jadi apa-apa, duit ni baru pakai secure. Tapi kalau semua ulun habis, memang tak ada lah. Semuanya disiakapkan, habis ya. Semua disiakapkan, disotongkan, habis ya. Habis ya. Semua nak mewah manja tak boleh. Dia kena ada simpanan, mesti kena ada. Mana-mana orang pun kalau dia ajar bab-bab ekonomi ni, itulah pesanan dia, mesti kena ada simpanan. Kau jangan pulun semua. Dan benda inilah juga yang diajarkan oleh
oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setengah orang dia tak ada simpanan, tapi dia ada aset. Dia ada aset. Dia nego sendiri, tapi dia ada buat rumah sewa. Dia buat rumah sewa adalah dalam 5-6 pintu. Jadi apa-apa jadi kat dia. Habis hidup kerja bukan makan gaji. Hidup kalau tak kerja tak ada gaji. Inilah ni rumah sewa-sewa yang ada ni nak cara ni. Itu dia ada aset tu, kena fikir juga ke arah itu. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ajar pada kita. Dan yang keempat, kata Nabi Yusuf alaihissalam juga, sewaktu berada di musim susah, apa benda yang patut diutamakan? Benda apa yang patut diutamakan ketika musim-musim susah itu? Dia kalau antara lembu dengan gandum, itu simbolik kepada apa kalau ikut? Lembu ni simbolik kepada kenderaan. Gandum tu simbolik kepada tanam-tanaman. Jadi kalau musim susah, antara beli kereta dengan beli tanah tu mana lagi untung? Jadi kalau beli kereta ni liability, nak cara dia, nak bela dia, nak make up dia, sport rim dia macam. Jadi kalau musim-musim susah ni, duit kalau ada sikit, kalau ada rezeki lah, tanah lagi bagus. Lepas tu orang tua-tua dulu di kampung-kampung, harta dia tanah. Mari ke anak jual. Nak jual. Orang tua-tua dulu mana ada beli serai, cili, limau purut, mana ada beli. Kucai-kucai tak ada beli lah. Tanah belakang rumah. Mak-mak kita mari ke bandar, pening. Serai seikat kau beli, kau tak ada pasu, kau tanam. Itu rupanya Nabi Yusuf aja, tanah ni jangan ditinggal terus. Jangan, kau kena fikir juga. Buatlah pun kurang-kurang dalam pasu pun kena ada juga. Musim susah nanti, dah harga sayur naik. Masa harga sayur naik, paling betul yang tanam sendiri. Yang tanam sendiri untung orang ada tanam. Itu macam kita yang duduk di bandar ni, boleh bagi tahu ajalah. Ada sikit-sikit tanah belakang rumah ke apa, buatlah mana yang boleh. Di balakon ni pun banyak luas-luas kat rumah pun. Tapi kalau orang di kampung, macam di Pahang, di Terengganu, tanah luas sungguh. Reverse bawa kereta reverse, tak payah tengok belakang tu. Tak ada langgarnya. Cerah belakang, tak ada apa. Duduk KL, reverse sikit langgar dah kereta orang. Pergi sini sikit kena hot. Tu tanah kita macam tu lah. Tu kena utamakan itu. Jangan, saya pesan, tak payahlah menghabiskan duit benda-benda tak faedah musim-musim susah ni. Lagi nak beli telefon, beli handphone mahal-mahal, buat apa? Beli handphone mahal-mahal. Tuan-tuan tahu tak, Malaysia ni antara negara yang mana rakyat dia kuat beli telefon. Rakyat Malaysia ni antara dalam dunia ni negara yang rakyat dia kuat beli handphone. Dan tuan-tuan tahu tak, di Malaysia ini satu orang memiliki berapa handphone? Direkodkan di Malaysia kita ni pernah ada satu orang ada sampai 5 handphone seorang. Kau buat apa sampai 5 biji handphone ni? Kau makan ke apa? Tu buat sendal pintu. Banyak sangat handphone, buat apa? Membazir. Sekali mari musim susah, padan. Kau tahu orang duit suruh menyimpan, sibuk nak. Dia bukan apa, dia handphone ni, dia gaya hidup. Nampak kaya, nampak. Alah handphone mahal, wifi mamak buat apa? Dah handphone canggih. Lepas tu pergi, aneh, dia password. Ayo, iPhone. Pakai wifi mamak, malu, telefon canggih. Jadi tak payahlah. Orang kata apa? Biar papai asal bergaya. Bergaya padan, papai jadi. Papa jadinya nanti, na'udzubillah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ini saya memang potong-potong ringkas habis tu ni, nak bagi senang tuan-tuan lah. Pasal tengok kaki pakai ada bersilang tu, kejap sini, kejap angkat, kejap melipat. Jadi saya kena turun dah ni. Persiapan musim susah, tuan-tuan pun nampak susah dah ni. Dan yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam juga seolah-olah nak ajar kita supaya bila apa-apa kesusahan, kemusibah yang jadi,
fokus dalam kawalan kita. Jangan duk fikir benda yang di luar kemampuan kita. Cuaca, hujan. Ini cuaca macam mana? Kita tak tahu. Yang diajar persiapan untuk nak hadapi dia. Plan A, plan B, tu kita diajarkan. Dan jangan sesekali kita duk bimbang benda yang belum pasti. Jangan. Agama ajar kita, jangan kau duk bimbang benda belum pasti. Dan kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan? Itu penyakit jiwa. Ya Allah, aku minta berlindung padamu daripada hammi, risau benda belum jadi, hazan, menyesal benda dah jadi. Dan tuan-tuan perasan tak? Ramai orang dua benda ni lah yang menghantui hidup dia dan menyebabkan dia rasa dia tak mau pergi mana-mana. Risau benda belum jadi, menyesal benda dah jadi. Pertama, risau. Penceramah tak sampai lagi, risau. Harapnya semayangnya khusyuk lah. Ini subuh, pada tempat lain telefon ustaz kat mana, sabar. Orang cakap traffic light dah 5 minit sampai, lagi seminit ustaz kat mana. Orang dekat parking lah tu, kat mana. Risau sangat. Dah dia, kita faham dia penganjur ni. Tercirit tu, penceramah tak datang tu. Habis makanan dah tunggu. Tu orang dah beda dah 2 depa. Penceramah tu muka edit cantiknya, sekali tak datang. 7 keturunan. Semua penceramah tak datang. Panjang cerita dia. Itu mau senak je dia. Tapi tak apa, itu risau benda belum jadi, jangan bimbang melampau. Ibu-ibu anak-anak bagi tahu kata, mak ingat nak menikah. Nikah pula. Habislah kau sayang bini kau lebih pada mak. Anak tu tak menikah lagi, kata anak tu sayang bini lebih pada mak. Mak rasa nak jadi askar, tak payah, mati lebih. Habis jadi penceramah tak mati. Apalah mak fikir macam tu. Risau benda belum jadi. Nampak suami smart, pakai butang elok, biasa serban, malam ni songkok. Abang ni pergi semayang maghrib ke ada glori? Tak, tu imam minta jadi saksi. Abang saksi kan? Yalah saksi yang duduk tepi tu, 2 orang saya dengan tu, dengan Tok Siap tu orang jadi saksi. Abang boleh ambil gambar sikit tak yang abang tu jadi saksi? Tak percaya pula, dah apa masalah ni? Orang lelaki ni semua setia ni, walaupun tak duduk di setia alam, ni semua setia, jangan risau. Orang lelaki ni dia wangi semacam tu, kena fikir juga. Biasa bau malaikat subuh, ini malam ni bau lain macam pula, bau juven lah, bau macam-macam. Risau benda belum jadi, itu penyakit. Benda tak tahu, jangan duk bimbang sangat. Kita disuruh buat persiapan. Dan lagi teruk, ada satu lagi penyakit hati, namanya menyesal benda dah jadi. Jangan. Ini yang Islam ajar, benda dah jadi kau jangan duk menyesal. Dan orang kita pula bila datang musibah, ayat selalu keluar kalau ni lah kalimah yang Nabi larang. Nabi kata, wa in asabaka syai'un la taqul law anni fa'altu kaza wa kaza. Nabi kata, kalau datang satu musibah, engkau jangan sesekali cakap, kalaulah aku buat macam ni dan macam tu, mesti tak jadi macam ni macam tu. Boleh cakap macam tu kan? Tak boleh. Tapi tu nak cakap apa? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Tahu kata nak jadi ni, tak payah buat rumah tepi sungai. Kalau tahu nak apa kalau? Mana boleh kalau? Orang kata rumah paling steady sekali ya, rumah pusat bandar semua insya-Allah. Kalau tahu jadi tak beli yang kau lah dulu suruh aku beli rumah. Tak boleh cakap macam tu. Dia kalau ni jangan. Dia kalau dia nanti dia akan mula menyalahkan takdir. Kalau aku tahu tak kahwin dengan dia, kalau tahu nak jadi dia tak kahwin dengan dia. Tak kahwin pun anak 7. Menyesal pun dah 7. Kalau tak ada anak lagi pun dah siapa.
Anak deret menyesal. Kalau tak boleh, katakan apa tadi? Ini semua qadarullah, apa? Ketentuan. Cuma orang lelaki-lelaki ni saya pesan sikitlah. Kalimah ini semua ketentuan Allah ini jangan salah guna. Tahu-tahu dia balik-balik bini dia dapat tahu, kantoi dengan bini pula je. Bini kata, Allah, sayang maaf, abang pun tak nak benda ni jadi. Abang pun kalau ikut tak nak benda ni jadi. Tapi ini semua ayah tu tak selalu dengan ceramah ni dia pakai modal tu buat salah guna ayah. Jangan. Itu kau yang cari penyakit, bukan ketentuan Allah. Kau yang cari pasal. Cukuplah tuan-tuan, setakat ni jelas sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah, kalaupun datang musim susah, musibah macam mana pun, Al-Quran sentiasa membimbing dan bagi panduan kepada kita untuk menghadapi keadaan ini semua. Ada simpanan, kita simpan. Ada apa harta yang ada, kita jaga elok-elok. Dan ada laluan-laluan bersedekah, ayolah kita menyumbang. Khususnya untuk surau impian ihsan kita ini, mari kita menyumbang tuan-tuan. Terbinanya, terbangunnya nanti ini projek ataupun usaha yang akan diusahakan nanti-nanti, kita pun seronok hasil sumbangan kita. InsyaAllah, kalau kita dah tak ada sekalipun, mengalir pahala berpanjangan selagi dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa shiqa wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak saya ucapkan pada pihak surau atas jemputan. Semoga ada rezeki dan kesempatan lain kita bersua lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.